Assalamualaikum dan salam bahagia saudara dan saudari yang dihormati sekalian. Dalam telusur malam ini saya akan menjawab saranan yang ataupun soalan yang disarankan oleh seorang saudara kita di YouTube, meminta saya bercakap tentang Arab sebelum dan selepas Arab Spring ataupun musim bunga Arab. Tapi saya tambah satu lagi, iaitu sebelum kebangkitan Islam dan Arab Spring, mana sebelum dan selepas. Macam mana Arab pada waktu itu, pada dua zaman itu, iaitu zaman sebelum kebangkitan Islam dan zaman sebelum Arab Spring dan zaman selepas kebangkitan Islam dan selepas Arab Spring. Ya. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada tahun 70-an, 60-an dan seterusnya, kita akan dapati bahawa negara Arab sudah berkonflik di antara satu sama lain pada waktu itu, iaitu antara kerajaan yang dipimpin oleh tentera dan kerajaan yang dipimpin oleh raja. Dan kerajaan yang dipimpin oleh tentera biasanya merupakan kerajaan yang sosialis, dan kadang-kadang dipanggil progresif, kerajaan progresif seperti Mesir, seperti dengan Syria. Dan negara-negara yang beraja yang dipanggil Mamlakah, bukan Jumhuriyah, Mamlakah. Jumhuriyah ini ada republik, dan Mamlakah ini ialah kerajaan ataupun kingdom. Negara yang beraja ini lebih banyak dipanggil sebagai tidak progresif, reaksioner, dipanggil. Kalau negara Arab yang tentera itu biasanya dipanggil progresif, dan sistemnya adalah sosialis, dipanggil taqaddumi atau progresif. Sedangkan negara-negara Arab seperti Saudi, negara beraja seperti Saudi, Maghribi dan lain-lain lagi, dipanggil negara itu sebagai negara reaksioner ataupun negara rajaiyah. Sedangkan negara tentera juga, negara-negara lain masalah ataupun syibh tentera, hampir serupa dengan tentera, iaitu diperintah oleh diktator juga, iaitu seperti dengan Tunisia, juga tergolong daripada negara seperti negara raja, iaitu pada zaman Habib Bourguiba dan kemudian zaman bin Ali. Zaman bin Ali sudah tentu tentera. Algeria juga tentera. Ya. Jadi perbalahan itu telah menyebabkan berlaku konflik yang hebat, dan kebetulan saya sempat duduk di negara Arab waktu berlaku konflik itu, iaitu pada akhir tahun 75 saya berada di sana. Saya pergi belajar di sana. Saya belajar mula-mula di Syria, kemudian di Tunisia, kemudian di Maghribi, kemudian setelah itu saya pergi bekerja sebagai wartawan, menjadi wartawan untuk utusan Malaysia di Kairah selama 8 tahun di situ pula. Saya berada di negara Arab lebih kurang 20 tahun lebih. Jadi waktu saya duduk dua zaman. Zaman perbalahan di antara negara-negara Arab tentera yang sosialis dengan negara-negara Arab beraja yang reaksioner, dipanggil reaksioner, rajaiyah, taqaddumiyah, rajaiyah, progresif, reaksioner atau reaksioner. Ya, jadi begitu berlaku. Dan perbalahan ini bukan saja
menjadi konflik biasa, tapi meletuskan perang juga di antara negara Arab, yaitu perang Mesir menolong dengan Yaman berperang dengan Saudi. Dulu bukan perang sekarang. Itu perang Saudi dan Yaman, dan dibantu oleh Mesir. Mesir berpihak kepada Yaman. Yaitu, dan masalah perang sempadan memang berlaku. Tapi yang ini perang besar. Tapi perang sempadan di antara negara-negara raja, negara-negara republik memang berlaku. Antara Maghribi dengan Algeria, dan berlaku juga usaha untuk nak menubuhkan negara seperti dengan Polisario, iaitu negara Sahara Barat, di antara Maghribi dan Algeria, di mana ada penduduk di situ dipanggil Polisario. Sampai sekarang pun tidak menyelesai masalah itu. Itu juga adalah hasil berlaku konflik di antara progresif dengan puak progresif dengan puak reaksionari, ya, dengan puak sosialis dan puak raja-raja. Ini yang berlaku, ya. Kemudian meletus revolusi Iran, mencetuskan lahir satu perkara baru, yaitu revolusi Iran telah meletus, menyebabkan orang Islam bangkit, dan kebangkitan umat Islam ini dipanggil kebangkitan Islam, dan kadang-kadang dipanggil sebagai kebangkitan agama. Dan dalam kebangkitan Islam di sini, kebangkitan umat Islam sejak tahun 1979 ini, perbalahan di antara negara tadi telah berubah. Kalau dulu mereka berbalah di antara tentera dengan raja, berbalah dari sudut progresif dan reaksionari, tapi di zaman kebangkitan Islam ini berubah, perbalahan di antara Islam dengan nasionalis pula, dengan kaum Arabi. Jadi balah gitu, timbul macam tu. Ya, bangkit Islam, dan mengkritik orang-orang yang bangkit dengan nama Islam, mengkritik kebangsaan Arab, dan mengkritik segala perkara yang bukan dalam bentuk agama, dan menyebabkan berlakunya konflik baru di negara Arab. Tidak lagi antara sosialis dengan raja-raja, tapi di antara Islam, dipanggil Islamis ataupun Islami, dengan kaumi al-Arabi, dengan kebangsaan Arab yang sebagai sekular. Kalau dulu istilah sekular, Islam sekular tak ada, orang tak bincang. Istilah sekular dengan Islamis ini adalah merupakan produk yang berlaku pada zaman kebangkitan Islam. Ya, istilah dulu ada, bukan tak ada, sebelum itu ada, tapi tidak popular. Tapi yang popularnya apabila berlakunya kebangkitan Islam, sebab semua mau kembali kepada agama. Itu yang berlaku. Ini jadi sebelum orang Arab, sebelum kebangkitan Islam, memang perbalahan yang berlaku adalah perbalahan di antara raja dengan tentera. Dan raja adalah berada di pihak kapitalis, berada di pihak reaksionari, dan tentera pula berada di pihak sosialis, dan dipanggil mereka progresif. Itu dari sebelum kebangkitan Islam. Selepas kebangkitan Islam, berubah perbalahan di antara golongan tentera dengan golongan raja, muncul dalam bentuk lain, tapi perbalahan atau konflik
pada zaman kebangkitan Islam lebih luas, bukan sahaja di antara raja dengan tentera, tapi juga di antara golongan yang menganggap diri mereka sebagai pejuang Islam dengan golongan lain, termasuk tentera dan siapa saja, pihak mana sahaja yang tidak menyokong perjuangan puak Islam. Dipanggil mereka itu sebagai sekular, dipanggil mereka itu sebagai orang yang tidak menyokong perjuangan Islam, dan ini termasuk tentera, termasuk juga raja. Ya, itu yang berlaku pada waktu itu. Dan kemudian apabila tiba satu zaman lain, yaitu pada tahun 2010, Desember 2010, ada seorang peniaga sayur dan buah-buahan di Tunisia, namanya Bouazizi, mengambil tindakan membakar diri sendiri dengan benzin, kemudian meninggal dunia. Dan apabila Bouazizi itu meninggal dunia, menyebabkan meletus satu kebangkitan di Tunisia. Kebangkitan di Tunisia pada 2011, dan menyebabkan kebangkitan itu memang berlaku, menjadi kejutan, dan menyebabkan bin Ali sendiri terpaksa lari ke luar negara. Tentera lari ke Saudi Arabia. Dan ini dipanggil dalam media barat sebagai Rabi' al-Arabi ataupun Arab Spring. Dalam bahasa Melayu adalah dipanggil musim bunga Arab. Kenapa dinamakan musim bunga? Kerana ini merupakan musim kebangkitan generasi baru untuk menghalau ataupun hapus sistem lama yang tidak berdemokrasi. Maksud Rabi' al-Arabi atau Arab Spring ini adalah semua bangsa Arab akan menuju ke arah kepada menuntut supaya negara-negara mereka sebanyak 22 negara ini menjadi negara demokrasi, menjadi negara yang ada perjuangan terhadap memberi kebebasan kepada rakyat, hak-hak rakyat seperti dengan negara-negara bebas. Dan Arab Spring ini diambil, nama itu diambil daripada apa yang berlaku pada abad ke-19 lalu di Eropah pada tahun 1886, di mana ada perubahan di Eropah, termasuk revolusi Perancis yang menyebabkan semua negara-negara Eropah, 50 negara terpaksa bangkit dengan ada revolusi itu. Bangkit, maka yang itu dipanggil People's Spring, makna musim bunga rakyat. Diambil nama itu, diletak kepada apa yang berlaku di Tunisia, maka dipanggil Arab Spring. Begitu juga nama ini juga diilhamkan daripada apa yang berlaku di Czechoslovakia menentang Soviet pada tahun 1968 kalau tak silap saya, begitu. Jadi sebenarnya Arab Spring atau Spring ini adalah penamaan atau istilah yang digunakan oleh media barat untuk menamakan perubahan-perubahan yang berlaku di seluruh negara, termasuk di Eropah, di Eropah Timur, dan akhir sekali di negara Arab, iaitu bermula dengan Tunisia pada tahun 2011. Sekarang ini sudah cukup 10 tahun Arab Spring. Arab Spring ini berjaya menumpas 5 tentera di 5 negara. 5 general di 5 negara. Pertama, Zainuddin bin Ali di Tunisia. Yang kedua, Hosni Mubarak di Mesir. Yang ketiga, Muammar Gaddafi di Libya. Yang keempat, 4 negara, bukan 5 negara, 4 negara. Yang keempat adalah Yaman. Abdullah Saleh di Yaman kalau tak silap. Jadi mampu menghalaukan tentera
mana daripada takhta dan dengan bangkit rakyat, kebangkitan rakyat ini. Dan kebangkitan rakyat ini terutama orang muda adalah menjadi inspirasi, memberi semangat kepada seluruh negara Arab akan bangkit, akan menjatuhkan kerajaan mereka. Tetapi hanya yang berlaku hanya kepada para tentera saja, kepada negara-negara tentera saja. Tapi bukan semua tentera pun pergi, sebab ada tentera di Sudan tidak pergi. Ya, masih ada. Tentera di Algeria pun masih ada, masih berkuasa. Tetapi semua raja, sistem raja, sebanyak 8 negara yang beraja, ya, yang beraja seperti dengan Arab Saudi, Maghrib, Qatar, Imariyah Arab Bersatu, siapa lagi, Bahrain, dan ada dua tiga negara lagi, ya, itu Jordan, Oman, 7, dan ada satu lagi negara lagi, Kuwait. Jadi 8 negara ini tidak runtuh. Yang runtuh adalah tentera sahaja, negara tentera saja. Kebanyakan negara tentera, tapi ada negara tentera yang tidak runtuh. Tapi negara tertentu, tapi yang kekal sampai sekarang ini menjadi gagah perkasa dan mampu pula memerangi negara-negara lain, sebab ada negara-negara raja-raja ini, beraja-raja seperti Saudi telah melancarkan perang terhadap itu Yaman, dan Qatar ada sahamnya dalam peperangan di banyak negara. Imariyah Arab Bersatu pun begitu juga ada tangannya, ada di banyak negara. Jadi apakah punca menyebabkan negara beraja ini boleh duduk kukuh sampai ke hari ini, tetapi negara tentera semuanya melayang? Jawabnya kerana negara tentera ini yang kaya-kaya, yang miskin pun tak pergi. Ada negara miskin yang beraja yang tak pergi adalah Maghribi masalah. Negara miskin tak pergi, tapi adalah sebab-sebabnya. Tapi negara beraja yang tidak pergi kerana mereka ada duit, dan mereka boleh mengguna duit untuk melaksanakan program memerangi Rabi'ul Arabi, memerangi Arab Spring dengan cara mudah, seperti yang dilakukan oleh Arab Saudi, menggunakan wang begitu banyak sekali dalam peperangan, malah untuk nak menyokongkan rampan kuasa, di mana Ikhwan Muslimin menang selepas bangkitnya Arab Spring di Mesir. Ikhwan menang di situ, tetapi dengan bantuan Arab Saudi, dengan menggunakan duit dia bilion dolar, menyokong tentera di Mesir. Akhirnya tentera bangkit semula sampai sekarang ini. Bangkit sampai sekarang ini kembali diperintah oleh tentera semula. Dan Saudi juga terlibat dalam perang di Syria, perang di Iraq, menggunakan wang begitu banyak sekali. Untuk semua perang ini sebenarnya bukan tujuan untuk membantu mereka itu supaya dapat kemenangan, tetapi membantu Saudi sendiri supaya dapat menghancurkan pergerakan massa, dapat hancurkan kebangkitan massa, mengubah kebangkitan massa, kebangkitan anak muda dalam bentuk demonstrasi, dalam bentuk tunjuk perasaan menjadi perang. Apabila terjadi perang, menyebabkan perkara mana tidak ada lagi tunjuk perasaan, karena berubah menjadi perang. Dan perang ini pula mula-mula dengan perang saudara, kemudian berubah menjadi perang proksi, perang perwakilan, seperti yang berlaku di Syria. Jadi ini semua ini
Tak kiralah Saudi, Qatar, Emirat Arab Bersatu yang membantu negara-negara Arab semua ini, bukanlah untuk membantu negara itu supaya Syria sebagai contoh, untuk membantu ke Syria supaya berdirinya kerajaan demokrasi atau tidak, tapi setakat untuk menghalang pergerakan massa daripada rakyat seperti yang berlaku di Tunisia, di Mesir dan di Libya, berjangkit menular ke tempat mereka, dan mereka berjaya, menyebabkan semua negara yang kaya-kaya ini, kecuali Maghribi lah, Maghribi bukan negara kaya, negara yang kaya ini dapat kekal sampai sekarang ini. 8 negara bersistem raja masih kekal, tapi semua kerajaan republik, kerajaan tentera habis pergi. 4 negara seperti yang saya sebut, Zainuddin bin Ali di Tunisia, Hosni Mubarak di Mesir, Muammar Gaddafi di Libya, dan Abdullah Saleh di Yaman. Jadi itu yang berlaku. Dan kita lihat bahawa kalau dulu konflik perbalahan adalah berlaku di antara tentera dan raja dalam bentuk pemikiran ideologi sosialis dan kapitalis, progresif dan reaksionari. Tapi pada zaman selepas itu, zaman kebangkitan Islam, munculnya perbalahan dalam bentuk pemikiran Islam dengan pemikiran Qaumiyah Al-Arabiyah atau pemikiran kebangsaan. Orang sama, aktor yang sama, golongan sama, pemerintah yang sama, cuma hanya berubah mana cara guna pemikiran saja untuk berbalah, untuk berkonflik sesama sendiri. Dan kalau kita lihat dalam sekarang ini, sejak sekarang ini selepas kebangkitan Islam dan selepas Rabi' al-Arabi ataupun Arab Spring ini, kita dapat lihat bahawa selepas kebangkitan Islam itu, kita lihat kebangkitan Islam tidak membawa kepada kebangkitan Islam, tapi yang berlaku hanya kebangkitan sentimen agama sahaja. Padahal revolusi Iran cukup hebat dulu dibandingkan dengan revolusi Bolshevik di Syria, di Rusia, revolusi Prancis, revolusi Prancis itu buat perbandingan, revolusi di Czechoslovakia itu semua tempat itu, di Prancis telah mengubah, bukan saja Prancis tapi seluruh negara Eropah, yang di Rusia pun begitu juga. Jadi itu berlaku di tempat lain. China pun begitu juga. Revolusi di tempat lain membawa kepada pembangunan, membawa kepada warna yang besar. Tetapi di negara Arab tidak, hanya pergi menjurus ke arah agama sahaja, tidak membawa kepada soal-soal untuk membangun ummah, tidak berlaku. Sekarang 42 tahun sudah kebangkitan Islam, masih orang Arab masih meraba-raba, masih yang tercetus hanya soal agama, halal, haram, makruh, harus, bid'ah, sunnah, itu saja. Nak pergi kepada pembangunan seperti yang dilakukan oleh revolusi lain tidak berlaku sampai sekarang ini. Iran sendiri pun masih duduk dalam tahap marah, benci dan berontak begitu sejak zaman Khomeini sampai sekarang ini pun begitu juga. Tidak ada kemajuan yang berlaku, dan itulah yang menyebabkan saya berasa heran dari segi ini. Rabi' al-Arabi begitu juga, Arab Spring sama juga, Arab Spring. Jadi ada 2 kejadian besar di negara Arab. Kalau berlaku di tempat lain akan menyebabkan perubahan yang hebat. Sebab apa? Arab Spring.
yang berlaku di Eropah, yang berlaku di Eropah Timur, yang berlaku di Eropah Barat, membawa perubahan yang besar-besaran, membawa negara mereka menjadi negara demokrasi, negara yang maju. Tapi kita tidak. Kita tidak. Kebangkitan Islam berubah menjadi kebangkitan sentimen amat, tidak bawa apa-apa kepada masyarakat Arab, dan Arab Spring pun berubah menjadi perang sesama sendiri, perang saudara, perang dan kemudian berubah menjadi keganasan, Itu yang berlaku di negara Arab, dan amat menyedih sekali apa yang berlaku ini, dan saya pun tidak dapat mengata apa, tapi saya percaya bahawa umat Arab memang dalam proses. Walaupun perang gini, sebab mereka belum lagi sampai ke tahap kematangan. Bukan artinya orang Arab tidak maju. Orang Arab maju. Sudah ramai di kalangan mereka, ada pemikir-pemikir, ahli politik juga sudah dapat Nobel. Kita tak dapat satu pun lagi. Jadi mereka ada kemajuan pemikiran. Tapi yang tak maju, yang ada masalah adalah pemerintah, adalah kerajaan-kerajaan mereka. Dan kerajaan mereka sampai sekarang ini, saya tak fahamlah siapa yang mengaturkan semua perancangan senario untuk menjadi begini. Tapi mereka bergerak begitu. Dengan kebangkitan di Islam, kan mereka bergerak dengan cara dalam mana ada cara senario tertentu menyebabkan mereka bergerak, dan dalam Rabi' al-Arabi ataupun Arab Spring pun ada senario-senario yang menyebabkan mereka bergerak ke arah itu. Saya tak tahu siapa yang mengaturkan perkara itu, saya tidak tahu, tapi begitu yang berlaku. Tentera yang diktator pergi, tinggal saja raja yang diktator tidak pergi. 8 buah negara masih ada sampai ke hari ini. Bagaimanapun, seperti saya kata tadi, iaitu saya percaya bahawa Arab sekarang dalam proses. Arab sekarang dalam proses, dan penduduk Arab ramai, dan negara masa depan adalah perlu kepada ramai penduduk. Dan saya yakin bahawa pada satu hari nanti Arab akan sekurang-kurang menjadi seperti dengan bangsa-bangsa Asia yang sudah bergerak, yang sudah maju. Kalau tengok sekarang ini kan, Bangladesh pun sudah pergi jauh. Vietnam yang dulu teruk sekali, Vietnam tu teruk sekali. Tak usah lihat China. Kalau China tahun 80-an kan naik basikal. Kita tengok waktu saya budak-budak kan, waktu dulu kan, China tidak ada apa. Tapi dalam masa hanya tidak begitu lama, 40 tahun saja berjaya menjadi kuasa besar yang mempunyai wang paling banyak di dunia. Vietnam salah satu lagi, negara kecil sahaja. Tapi berjaya. Negara yang sudah berjaya di Asia Tenggara adalah salah satu negara yang berjaya adalah Vietnam. Bukan saja Singapura, tapi Vietnam adalah negara yang berjaya. Pelaburan-pelaburan asing yang dulu berada di Thailand banyak pergi ke sana. Dan saya percaya bahawa kalaulah orang Arab ni ada pemimpin-pemimpin yang hebat, pemimpin-pemimpin yang betul-betul bekerja untuk membangun negara mereka, mereka akan maju. Sebab memang Arab ada potensi. Dari segi pertanian pun bukan main, bagus mereka. Bukan tidak bagus. Sekarang tahu tak, Syria Syria sekarang ini adalah negara yang berperang. Tapi negara merupakan negara yang menghasilkan bahan pertanian, makanan-makanan begitu banyak, dan menjadi big export sekarang ini pun, ekspor yang bagus juga kalau dibanding dengan negara-negara lain. Sebab Syria maju dari segi pertanian. Mesir okey, Mesir ada lembah Nil. Nil adalah merupakan kawasan yang bagi saya memang kalau saya tengok pertanian di Mesir memang bagus. Di Mesir kalau buah-buahan, kalau nak banding buah-buahan di Mesir, nak banding dengan buah-buahan di Thailand ini, saya lebih dapat katakan bahawa buah-buahan di Mesir adalah lebih kualitinya
kerana air daripada Sungai Nil itu sebenarnya membawa bahan-bahan mana yang baja daripada atas sana, daripada Afrika sana bawa ke sini dan menyebabkan tanah mereka menjadi subur. Dengan itu kita tidak heran bahawa mangga Mesir adalah sedap. Pisang Mesir adalah lebih sedap daripada pisang yang ada di Thailand, yang ada di Malaysia. Mangga sudah tentu. Buah tembikar pun manis, tidak sama dengan tembikar kita sini. Sebab kita hujan terlalu banyak kan, tembikar Timur Cina itu dah tak begitu manis, tapi di sana memang hebat. Anggur juga terbaik, dan lemon, limau, semua jenis limau memang bagus di sana. Jadi saya melihat bahawa negara Arab ada potensi. Maghribi, Tunisia, Algeria, semuanya bagus. Tapi minta saja negara ini ada pemimpin yang bagus. Bukan tentera, bukan raja. Tentera kuku besi dan raja kuku besi akan menjadi masalah, membawa masalah kepada negara-negara Arab sendiri, menyebabkan negara Arab tidak maju. Bagaimanapun kalau ada tentera macam Vietnam, tentera macam China, okey juga, tidak masalah. Dulu pun Korea Selatan pun tentera juga. Tapi pemimpinnya bagus, otaknya bagus, dapat membangun negara mereka sehingga menjadi negara yang berjaya, yang maju dalam teknologi. Jadi tidak masalah kalau ada diktator bagus, diktator baik, tidak masalah. Ada raja bagus, raja baik, tidak masalah. Tapi masalahnya jarang ada apabila orang di atas, apabila berkuasa, dia akan gila kuasa, dan gila kuasa dia tidak akan lihat ke bawah, tidak akan membangun, dan inilah yang menjadi masalah kepada negara Arab pada waktu ini. Okey, saya rasa cukup saja sekat ini. Saya dapat menguraikan sedikit sebanyak tentang orang Arab sebelum revolusi Iran, sebelum kebangkitan agama, dan sebelum Rabi' al-Arabi atau Arab Spring, dan selepas dua zaman itu. Sekarang ini Arab masih tidurlah sekarang ini. Artinya bukan rakyat, tapi pemimpin-pemimpinnya. Tapi akan ada perubahan. Kita nanti lihatlah. Perubahan akan berlaku di negara-negara Arab, dan negara Arab juga akan menjadi maju pada masa akan datang, insya-Allah. Okey, sekat ini saja telusur pada malam ini. Nanti kita bincang tajuk-tajuk lain pula pada masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.